أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والشكر لله wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Pertama sekali kita bersyukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan dan mengurniakan kepada kita nikmat-nikmatnya yang sangat banyak, sama ada nikmat yang zahir maupun nikmat yang batin. Mudah-mudahan segala nikmat-nikmat itu sentiasa dikurniakan kepada kita dan dijadikan kita orang-orang yang mensyukuri nikmat. Mudah-mudahan dengan berkat syukur Allah Subhanahu wa taala bukan saja mengekalkan nikmat yang sedia ada, malah ditambah lagi dan digandakan lagi dengan nikmat-nikmatnya yang lain. Dan insyaAllah pada malam ini akan diteruskan lagi pengajian kitab Al-Hikam. Kalam hikmat yang ingin dijelaskan pada malam ini, yang ingin disambung penjelasannya, ialah kalam hikmat yang ke-56. Yaitu kata-kata Syekh Ibn Atha, husnul a'mali nataiju husni al-ahwal wa husnul ahwali min at-tahaqquqi fi maqamatil inzal. Baiknya amal perbuatan itu sebagai hasil dari baiknya budi dan hati. Yani baiknya sesuatu amalan itu sekiranya dia berasaskan kepada kebaikan yang di dalam hati. Dan baiknya hati itu sebagai hasil dari kesungguhan istiqamah pada apa yang diperintahkan oleh Tuhan, yakni tidak bergerak dari apa yang didudukkan oleh Tuhan. Itu dihuraikan. Baik, apa yang nak disampaikan oleh Syekh Ibn Atha, atau apa maksud daripada kata-kata hikmat ini. Jadi kata Syekh Ibn Atha, amalan-amalan yang baik ini hasil daripada kelakuan qalbu, hal ehwal hati yang baik, yakni tergeraknya sesuatu amalan tu
sehingga berlakunya, terjadinya amalan yang baik ni bila kalbu manusia tu baik. Sebab kita semua tahu perbuatan manusia ni ada dua bentuk, satu ikhtiariyah, satu perbuatan ittirariyah. Atas diri manusia ni ada dua jenis perbuatan. Ikhtiariyah, perbuatan yang ada kaitan dengan niat kita, ikhtiar kita, pilihan kita dan usaha kita. Yang kedua, perbuatan ittirariyah, istilah Arab, perbuatan yang di luar kawalan kita, perbuatan yang di luar aturan kita, bukan dalam kawalan kita, bukan kehendak kita, bukan kemauan kita, bukan niat kita, bukan kawalan kita. Inilah dua perbuatan yang ada pada diri manusia. Contoh perbuatan ikhtiariyah ni, pilihan ni, apa yang kita buat yang memang kita niat nak buat benda tu. Kita buat satu perkara memang kita bertujuan nak buat benda tu, dengan disengajakan. Kita tahu apa yang kita buat, memang kita nak buat benda tu. Macam kita nak pergi makan, kita pergi makan, perbuatan tu ikhtiariyah, memang kita pilih nak pergi makan. Ataupun kita nak semayang, kita pergi semayang, memang kita ada niat tu, ada hasrat tu, dan itu adalah pilihan kita. Memang kita buat dengan kemahuan kita perbuatan tu. Adapun perbuatan ittirariyah, perbuatan yang terpaksa ni, dia tetap berlaku atas diri kita, tapi bukan dengan kehendak kita lah, tak kait dengan niat, kemauan, perancangan kita. Seperti denyutan jantung kita ni, dia berlaku, berjalan, berdenyut, dan jantung kita yang mengepam darah tu sentiasa berjalan, beroperasi tu, tak ada kaitan dengan niat kita, kemauan kita, kehendak kita, dia berlaku, tetap berlaku. Demikian juga pengaliran darah dalam badan kita ni, darah yang berjalan mengalir dalam tubuh badan, itu juga di luar pilihan kita, tak kait dengan niat kita, kemahuan kita, percaturan kita, tak kait. Itu perbuatan ittirariyah. Jadi semua perbuatan manusia ni kita tengok dari sudut usuluddin dulu. Sebelum kita pergi kepada tasawuf, tengok dulu dari sudut usuluddinnya. Semua perbuatan kita ni sama ada pilihan ikhtiariyah, perbuatan yang berasaskan kepada pilihan dan niat kita tu, ataupun perbuatan yang berlaku tanpa pilihan niat kita tu, ittirariyah tadi tu. Semuanya adalah dikira makhluk diciptakan Allah. Semuanya itu adalah tertakluk dengan kudrat dan iradat Allah. Atau bahasa lain, semuanya itu disebut perbuatan Allah hakikatnya. Apa makna perbuatan kita tu adalah perbuatan Allah? Apa makna kata-kata itu tu? Iaitu perbuatan kita ni sama ada ikhtiariyah ataupun ittirariyah, dia berlaku tak terlepas daripada kudrat Allah, tak terlepas daripada iradat Allah, tak terlepas daripada takdir Allah. Itu maksud perbuatan yang berlaku pada kita ni adalah perbuatan Allah pada hakikatnya, yang ini berlaku dengan kehendaknya, dengan kekuasaannya, dengan takdirnya, tak terlepas. Biar kita faham gitu. Jadi perbuatan kita ni, kita nak pergi puasa, nak semayang, dan kita semayang, kita niat nak puasa, kita puasa, kita niat nak pergi haji dan kita pergi. Pada hakikatnya semua perbuatan itu termasuk dalam perbuatan Allah, dengan arti dia berlaku dengan kehendak Allah, dengan kekuasaan Allah dan dengan takdir Allah. Demikian juga perbuatan ittirariyah ni yang terpaksa ni, jatuh kita berdenyut, darah kita mengalir, berlaku pembesaran pada tubuh badan kita ni,
di luar kawalan kita tu, itu lebih-lebih lagi lah, bahawa dia termasuk dalam perbuatan Allah, dengan erti dia berlaku dengan kehendak, kekuasaan dan juga takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi saya nak sebut sikit pegangan-pegangan hak yang menyimpang ni dalam perkara ni, supaya kita tak terbabah, supaya kita tahu kat mana pagar. Ada segolongan, satu aliran fikiran dalam dalam dunia Islam hari ni, dia kata perbuatan manusia tu dua jenis tu, perbuatan ittirariyah, perbuatan yang di luar kehendak kita, niat kita, itu saja yang dikira perbuatan Allah. Adapun perbuatan pilihan kita ni, ikhtiariyah ni, yang ada kaitan dengan niat kita, kemauan kita, usaha kita tu, hak tu tak termasuk dalam perbuatan Allah. Dengan arti manusia lah, semata-mata atas manusia lah benda tu. Jangan pegang buah ni, jangan pakai buah ni. Itu bukan pegangan, bukan kefahaman dan pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bercanggah dengan firman Allah, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kamu dan apa yang kamu lakukan. Jadi bukan saja Allah Ta'ala menciptakan badan kita, bukan saja menciptakan fizikal kita ni, tubuh badan kita, tetapi juga segala perbuatan kita dicipta oleh Allah, dengan erti semua itu berlaku dengan kehendak, dengan kekuasaan dan takdir daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Biar kemas situ. Hari ni masalah akidah ni, bila kita tak menjelaskan, dulu orang dulu mengaji kitab, mengaji masjid, mengaji di pondok, tapi orang kita hari ni tak mengaji mana, dan akidah tu dianggap perkara yang sudah selesai dan tidak banyak diungkapkan, tidak banyak diulangi. Maka lama-kelamaan orang kita ni jadi lupa. Tengah-tengah lupa itulah yang mari fikiran-fikiran baru, fikiran-fikiran asing ni menggantikan tempat itu, sehingga pegangan kita jadi keliru dalam bab ini. Lepas tu kita kena peringat balik masalah-masalah keyakinan. Jadi saya nak sentuh bab akidah dulu, bab tauhid dulu, sebelum kita pergi kepada tasawuf ni, kerana itulah dasarnya. Sebab tasawuf kita ni berpaksi kepada akidah yang sahih, akidah yang betul. Baik, kalau begitu, kedua-dua jenis perbuatan yang berlaku pada manusia ni, sama ada perbuatan pilihan dia, ikhtiariyahnya, yang berlaku dengan niat, kemahuan dan usaha dia tu, ataupun perbuatan ittirariyah, perbuatan yang berlaku atas diri dia tanpa niat dia, tanpa kemahuan dia, tanpa usaha dia. Kalaulah semua perbuatan manusia ni merupakan perbuatan Allah, dengan dia berlaku dengan kehendak Allah, kekuasaan Allah, takdir Allah, maka di mana dosa pahala? Kadang-kadang timbul situ pula. Di mana duduknya dosa pahala? Ketahuilah bahawa dosa pahala tu berlaku bukan atas perbuatan yang terjadi tu, tetapi atas niat, kemahuan orang yang melakukan perbuatan tu. Di situlah letaknya dosa dan pahala. Atas niat, kemahuan, ikhtiar, usaha yang dilakukan oleh orang yang melakukan perbuatan tu, itulah yang menentukan sudut, itulah yang menentukan dosa dan pahala, bukan atas semata-mata perbuatan yang berlaku tu. Maka sebab itu, apabila berlaku satu perbuatan salah dan dosa, perbuatan tu salah, perbuatan tu dikira dosa, tetapi berlaku pada seseorang yang tidak ada niat pun nak buat benda tu, bukan niat dia, bukan kemahuan dia, bukan usaha dia, tapi berlaku atas diri dia, maka benda tu tidak dikira dosa di sisi Allah. Kita makan barang orang, benda orang, kita makan dalam keadaan kita ni tersalah maklumat. Orang tunjuk ni tanahmu ni, pokok ni, durian ni, tapi orang salah tunjuk. Kita beli tanah,
Orang salah tunjuk ni, orang kawan ni tanah mu ni pokok dalam duri yang ada rambutan ada, kita pun musimnya dia ambil. Rupa-rupanya salah tepat ni tanah orang. Makan lagi, jual lagi macam-macam. Jadi sekarang kenyataannya kita sudah makan barang orang. Sudah ambil milik barang orang. Lalu dikira dosa ke tak? Maka oleh kerana dia tu melakukan itu bukan dengan niat dia, bukan dengan kemahuan dia, bukan dengan ikhtiar dia untuk ambil barang orang, maka di sisi Allah dia tidak dikira salah. Sekalipun dikira di sisi manusia ni ada perkiraan dia lah, tapi sisi Allah tidak dikira bersalah. Sebab tu saya kata dosa pahala bukan atas perbuatan yang terjadi tu, tapi atas niat, kemahuan, usaha, ikhtiar orang yang melakukan perbuatan tu. Situlah nak menentukan dosa atau pahala. Sebab itu Nabi SAW menjelaskan, Rufi'al qalam an salas, al-khata' wan nisyan wa mastukrihu alai. Diangkat qalam. Apa itu diangkat qalam? Tidak dicatat sebagai suatu perkara, tidak dikira. Maksudnya kalau dosa tak dikira dosa. Diangkat qalam, tidak ditulis terhadap 3 jenis perbuatan. Al-khata', perbuatan yang berlaku kerana tersalah. Apa erti perbuatan tu berlaku secara tersalah? Ertinya perbuatan tu tak ada niat dia, salah buat. Berarti tak ada niat, tak ada kemahuan, tak ada qasad, tak ada usaha, tak ada ikhtiar, tak ada dia. Tersalah melakukannya. Maksudnya bukan dia sengaja melakukan kesalahan tu, tapi tersalah melakukan perbuatan tu. Itu sejenis. Yang kedua, an-nisyan. Segala perbuatan yang asasnya adalah lupa. Dia buat perbuatan tu meskipun ataupun perbuatan tu salah, tapi dia melakukan kadang-kadang dia terlupa benda tu. Seperti dia makan di siang hari pada bulan Ramadan, dalam keadaan dia terlupa dia sedang berpuasa, maka dia tidak dikira salah. Sebab perbuatan tu sekalipun berlaku dia makan di siang hari bulan Ramadan sedangkan dia wajib berpuasa, tapi oleh kerana dia terlupa. Bila lupa ni, itu bukan qasad dia, bukan niat dia, bukan kemahuan dia, maka perbuatan tu dia tidak dikira bersalah. Bahkan puasanya pun tak batal, tidak batal puasanya, dia boleh teruskan puasa. Wa mastukrihu alaih. Yang ketiga, perbuatan orang yang dipaksa melakukannya, dia terpaksa melakukan. Maksudnya bila sebut terpaksa ni, berarti bukan niat dia, bukan kemahuan dia, bukan qasad dia, tapi dia terpaksa dilakukan. Sama ada orang paksa dia, atau dia berada pada satu keadaan terpaksa dia buat benda tu. Orang paksa dia supaya membunuh orang, contohnya. Orang paksa dia, kamu mendak, aku bunuh mu. Ataupun paksa dia ambil. Maka kalau dia melakukan itu dalam keadaan dia terpaksa tadi tu, maka dia di sisi Allah tidak dikira salah, tidak dikira berdosa. Di sisi manusia kena masuk mahkamah lah, tapi di sisi Allah tidak dikira berdosa. Apa-apa yang dia terpaksa lakukan. Sebab apa? Kerana bila sebut perbuatan terpaksa ni, tak ada niat lah. Dia terpaksa melakukannya, tak ada kemahuan dia, tak ada niat dia, tak ada qasad dia, tak ada. Itu perbuatan terpaksa. Jadi dosa pahala ni dia merujuk ke situ. Sebab itu Al-Quran menyebut laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Manusia itu akan memperolehi ganjaran baik, pahala atas kebaikan yang diusahakannya, bukan atas perbuatan baik yang diciptakannya, yang diusahakannya. Wa 'alaiha maktasabat. Dan manusia itu menanggung beban azab balasan ni atas kejahatan yang diusahakannya. Tak perbuatan jahat yang diusahakan, bukan perbuatan jahat yang diciptakannya, diusahakannya. Seperti itulah yang kita faham.
Jadi kesimpulannya, perbuatan manusia ni sama ada ikhtiariyah, perbuatan yang berlaku dengan niat dan pilihan dia, ataupun ittirariyah yang berlaku atas diri dia tanpa kawalan dia, semuanya itu termasuk dalam perbuatan Allah. yakni perbuatan itu tertakluk dengan kudrat, iradat dan takdir Allah. Dosa pahala atas kasbu, atas niat yang diusahakan. Jangan lebih daripada tu. Usul lebih daripada tu, jatuh gaung kita. Sebab tu masalah takdir ni, dia ada batasan yang boleh kita bercakap, ada batasan yang tidak boleh. Ada perkara-perkara yang Nabi larang kita bercakap. Idza zukiral qadaru fa'amsiku. Apabila disebut tentang takdir, fa'amsiku, berhenti, tahan, jangan bercakap. Bukan semua perkara, tapi perkara-perkara yang dilarang tadi, yang di luar batasan dia. Jadi kalau kita bayang juga, sama ada jadi Jabariyah ataupun jadi Qadariyah, kau terbayang juga. Baik. Jadi sekarang kesimpulannya perbuatan ni, perbuatan manusia pula ada perbuatan baik, ada perbuatan buruk. Sekarang Syekh Ibn Attak nak beritahu kepada kita, perbuatan-perbuatan baik yang kita buat ni, yang dibuat oleh manusia ni, sebenarnya hasil daripada kebaikan kalbu dia. Sebab apa? Kerana perbuatan manusia ni, tindakan manusia ni datang daripada arahan hati dia. Nabi SAW bersabda, inna fi jasad ibni Adam mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalbu. Ketahuilah bahawa dalam diri manusia ini ada segumpal darah. Segumpal darah, yakni jantung kita tu. Apabila baik bahagian itu, maka baiklah seluruh jasadnya, seluruh tubuhnya. Tapi apabila rosak bahagian itu, maka rosaklah seluruh tubuhnya. Ala wahyal qalb, kata Nabi, ketahuilah, itulah hati. Dengan arti segala pelakuan manusia ni, dia akan balik kepada kalbu dia, hati dia. Kalau hati dia baik, dorongan dia baik, penuh dengan kebaikan, maka banyaklah perbuatan-perbuatan baik yang akan terlaksana. Tapi kalau kalbu dia sakit, kalbu dia rosak, kalbu dia bermasalah, timbullah banyaklah perbuatan-perbuatan buruk yang akan berlaku nanti. Jadi Syekh Ibn Attak di sini mengungkapkan dalam kalam hikmatnya sebenarnya adalah tafsiran kepada hadis itu. Yakni baiknya perbuatan-perbuatan manusia yang berlaku ni adalah hasil, natijah daripada baiknya kelakuan kalbu dia. Bila kalbu dia baik, maka dia membuahkan perbuatan yang baiklah. Baik. Kemudian baiknya ihwal, baiknya kelakuan kalbu manusia ini, kata Syekh Ibn Attak, datangnya daripada kesungguhan istiqamah pada apa yang diperintahkan. Yakni hati manusia ni, kalbu manusia ni jadi baik hasil daripada mujahadah dirinya. Dia bermujahadah melakukan satu kebaikan sehingga menjadi sifat bagi diri dia yang dinamakan maqam. Maka sifat yang baik itulah yang akan mendorong dia untuk buat baik. Jadi kalau kita tengok pada proses ni, kalau kita ada hasrat supaya timbul dari diri kita ni perbuatan-perbuatan yang baik, maka yang perlu kita betulkan adalah ihwal qalbu kita. Kemudian ihwal qalbu kita ni, keadaan hati kita ni, kita nak baikkan dia, nak bagi dia, nak buat ke mana, kena bermujahadah melakukan sesuatu amalan soleh itu sehingga menjadi istiqamah. Bila amalan manusia itu menjadi istiqamah, maka dia akan membuahkan kebaikan dalam kalbu dia. Bila kalbu dia tu menjadi baik, maka lahirlah perbuatan-perbuatan yang baik daripada diri dia tu. Jadi kalau kita nak tengok cara yang lebih mudah, cara kita nak baiki akhlak dan perangai kita, tak boleh nak lari, permulaan kita kena bermujahadah, menekuni amal-amal soleh secara istiqamah, melaksanakan kewajipan-kewajipan,
yang kita lakukan dengan mujahadah, kita lawang kemahuan kita tu. Sebab kita ni kadang-kadang ada mari rajin, ada hari rajin, ada hari malas, ada hari rasa ringan, ada hari rasa berat. Kena lawang dulu, lawang sampai tahap kita berjaya mengistiqamahkan amalan tu. Kewajipan-kewajipan agama kita seperti solat, amalan-amalan tambang seperti zikir dan muraqabah, amalkan sampai istiqamah. Maka peringkat nak mengistiqamahkan itu dinamakan mujahadah. Kena lawang dulu. Time kita rajin, mudah kita amal. Tapi ada harinya time malah, berat, lawang juga, tebing juga. Sampai tahap akhir sekali dia sudah bertukar menjadi maqam, sudah menjadi kebiasaan. Maka pada waktu itulah dia akan menatijahkan ehwal yang baik dalam kalbu kita, ehwal yang baik di dalam hati kita. Bila ehwal yang baik dalam hati kita mula timbul, maka dia akan mendorong untuk menatijahkan amal-amal soleh berlaku dengan mudah, dengan mudahnya, dengan sendirinya. Dengan arti pekat mula-mula ni kita kena berat, maksudnya kita kena menanggung usaha mujahadah nak mengistiqamahkan amalan tu. Beratlah sikit, beban. Sehingga apabila kalbu kita mula mengalami peningkatan proses kesucian dia tu, sehingga terisi di dalamnya hal-hal yang baik, pada waktu itu amal-amal soleh akan terlaksana dengan ringan dan mudah. Pada waktu itulah amal itu menjadi ringan. Di sinilah kita nak faham rahsia kenapa berlaku di kalangan awliya mereka mengamalkan amalan yang kita rasa kita tak mampu lakukan. Sebenarnya mereka sudah mencapai darjah itu. Pada mereka benda terjadi ringan. Ringan dah. Sebab apa? Ringan tu sebab perbuatan-perbuatan baik yang mereka lakukan tu hasil daripada dorongan kalbu mereka yang jernih tu. Pada waktu tu amalan hak berat pun akan jadi ringan. Cuma pekat kita ni nak menjernihkan kalbu tu. Nak nak jernihkan kalbu, kena mujahadah, kena riadah. Biar ni beramal dengan payah dulu untuk menjernihkan kalbu. Bila kalbu jernih, amalan baik akan jadi mudah dan ringan. Jadi bila kita baca sejarah awliya, bila kita baca sejarah para awliya ni, bukan semua benda dalam sejarah mereka itu kita kena contohi, kita kena buat. Jangan faham macam tu. Sinilah tempat kelirunya setengah orang kita kadang-kadang. Orang yang mula menyelami, mempelajari ilmu tasawuf ni, ia baca kisah para awliya, lalu dia bertemu dengan kisah-kisah amalan-amalan mereka pada waktu mereka beriadah ni, ataupun mereka mengamalkan itu dalam keadaan mereka berada pada satu keadaan yang disebut sebagai ehwal. Kita pun nak tiru dia. Punah lalu. Ada di antara mereka itu solat malam sampai ke pagi. Kita nak tiru. Kadang-kadang nak jadi wali tak? Boleh menyakit saja. Jadi apa yang berlaku pada mereka itu bukan untuk ditiru, tapi untuk kita lihat bagaimana Allah Ta'ala beri anugerah kepada mereka tu. Bagi amalan kita, bagi yang lain. Kena tengok pada kaedah-kaedah bertasawuf. Itu bahagian kita. Bahagian yang berlaku pada wali itu anugerah Allah kepada dia. Untuk kita tengok macam mana dia ni. Tapi kalau kita tak faham sipir ni, itulah yang menjadikan setengah kita tu kadang-kadang terbabah tadi tu. Kerana nak mencontohi awliya, ikut amalan-amalan berat dia tu, sedangkan itu bukan kelas kita. Jadi masalah. Ada di antara mereka itu semayang beribu rakaat setiap hari. Al-Junaid 1000 rakaat sehari. Diceritakan pernah satu ketika dulu Ibrahim bin Adham, dia bersumpah kerana dalam proses dia nak melawan nafsu dia, mungkin adalah halangan di tangan tu. Akhir kali dia nekat yang tinggi lah, azam yang tinggi. Dia bersumpah nak lawan nafsu. Cara macam mana? Dia nak pergi Mekah jalan kaki. Dia dah jalan kaki. Lepas tu setiap 1 kilo sebatu ataupun 10 sebatu atau 10 batu semayang 1000 rakaat. Cuba bayangkan macam mana dia pergi Mekah, dah lagi jalan, dan sampai satu tempat tu dia berhenti semayang beberapa ketika, sehingga ada alim ulama yang terjumpa dengan dalam perjalanan ni duduk tengah semayang di tempat yang dia berhenti tu. Berapa lama dia makan masa
untuk sampai ke Mekah tu, dan dia berjaya lakukan itu. Tapi kalau ada orang nak tiru, buat pasal dia, nampak boleh nyoh boleh nyoh kalau buat pasal dia tu, bukan untuk ditiru, tapi itu yang berlaku pada dia. Tu saya jelaskan ini kerana kadang-kadang berlaku pedoman-pedoman ni. Bila dibaca kisah aulia, kadang-kadang dia ingat benda tu lebih-lebih lagi di tengah semangat hari ni, dia tengok ni lah Tok Wali jadi wali kerana benda-benda gini lah. Dia pun ada hasrat, niat tu baik, tapi ikut cara yang tidak tepat, lalu memudaratkan diri. Jadi saya nak cerita ehwal ni, bahawa kenapa ahli tasawuf tu boleh buat macam tu, dan benda tu bukan untuk kita tiru, bukan kelas kita untuk tiru benda tu, tapi kita baca kisah mereka ni untuk melihat kelebihan yang Allah Ta'ala beri kepada mereka. Untuk amalan kita, kena tengok kaedah-kaedah bertasawuf dan kitab-kitab tasawuf yang sesuai dengan kita. Banyak kisah-kisah macam tu. Ada seorang seorang soleh daripada Khurasan, tak silap, pada bulan Ramadan tu dia diimarahkan, diminta untuk mengimarahkan satu masjid. Dia pergi ke masjid tu, duduk di masjid tu, ada tempat untuk dia duduk, makan minum dia orang tanggung. Jadi orang hantar semua makanan untuk dia berbuka dan juga bersahur. Selepas habis Ramadan, dia pun balik ke rumah dia, tengok makanan orang hantar tu dah luar pun sebulan. Berarti dia tak makan dengan makanan tu, mungkin dia buka dengan benda yang sangat simple sajalah. Dia tak makan dah masa sebulan. Itu berlaku. Jadi hal-hal macam ni banyak berlaku. Jadi saya nak kabarnya, kenapa di antara mereka ni boleh buat sahabat tangga tu? Kerana mereka berada satu keadaan ehwal qalbu mereka ni. Bila mereka buat gitu, mereka tak rasa letih, bahkan penuh dengan keasyikan, penuh dengan kesukaan. Kita kalau terbank dalam keadaan hati kita dah nak mana, jadi nebang lah. Akhir sekali mungkin memudaratkan kita lah. Jadi saya nak beritahu rahsianya. Kalau kita baca buku-buku kisah para wali, kita akan temui amalan-amalan yang luar biasa ni. Jadi kalau kita nak faham amalan tu, sebab apa boleh buat gitu? Kerana mereka telah mencapai satu tahap kalbu yang jernih, yang mana amalan yang berat tak jadi berat pada mereka tu. Amalan yang payah susah pada kita menjadi ringan pada mereka tu. Sebab tu mereka boleh lakukannya. Jadi sekarang kesimpulan daripada kata-kata Syekh Ibn Atta' ni, perbuatan baik ni yang berlaku pada diri manusia, yang berlaku dengan mudah ringan ni, hasil daripada baiknya qalbu, ehwal hati mereka. Baiknya ehwal hati mereka ni hasil daripada mujahadah dan riadah yang mereka lakukan. Jadi kita boleh fahamlah kenapa dalam ilmu tasawuf menganjurkan kita supaya bermujahadah dan beriadah. Maksudnya beramal soleh, dan kadang kita lawang kemauan kita, itu panggil mujahadah. Pada waktu kita rasa berat nak beramal, kita amalkan juga. Apatah lagi pada waktu kita rasa ringan nak beramal, itu kita teruskanlah. Tapi pada waktu mari berat tu, lawang juga. Itu panggil mujahadah, riadah, latihan kejiwaan, sehingga yang berat jadi ringan, yang susah jadi mudah. Ke kalbu manusia menjadi kalbu orang yang melakukan itu menjadi lebih murni, lebih jernih. Pada waktu itulah dia akan membuahkan amalan-amalan soleh yang yang amalan-amalan baik lah, yang kadang-kadang di luar kemampuan orang lain melakukannya. Baik, amal yang baik itu hanya diterima oleh Tuhan. Baik, dari segi yang lain, dari sudut yang lain pula, amalan tadi nak beritahu punca timbul amalan tu. Amalan baik mari dorongan hati yang baik. Kenapa hati terdorong ke arah melakukan kebaikan? Kerana hasil daripada mujahadah dan riyadahnya. Itu satu segi. Segi yang kedua, nilai yang amalan kita tu baik buruk tu, kat mana nilai yang dia? Juga ternilai pada apa yang ada pada kalbu dia. Kalau perbuatan tu perbuatan salah, perbuatan buruk,
tu tak boleh kira lah niat ke mana, niat ke tu tak, memang buruk lah. Jangan kata pula dia buat buruk jadi baik kerana niatnya baik. Tu tak pakai. Maksudnya kalau perbuatan tu buruk, tetap buruk lah, niatlah guna-guna pun. Tapi kalau perbuatan baik, kena tengok dulu. Perbuatan baik yang dilakukan oleh seseorang, nak tentukan perbuatan tu jadi baik, belum tentu lagi. Kalau perbuatan buruk, memang sudah tentu buruk, tetap buruk lah. Isu sekarang perbuatan baik. Jadi apabila sesuatu perbuatan tu baik, belum tentu dikira baik. Dan boleh jadi dia adalah perbuatan yang baik. Lalu kat mana ukuran dia? Kat mana kita nak ukur amalan yang baik itu sebagai baik? Maka qalbulah yang menjadi pengukurnya. Sekiranya niatnya ikhlas, tidak ada ujub, takabur, riya dan sebagainya, maka amalan yang baik itu jadi baiklah. Tapi sekiranya amalan yang baik itu didasari pada kalbu yang ada unsur riyaknya, unsur takaburnya dan macam-macam, ada ujubnya, maka amalan itu tidak dikira baik dari segi syarak. Dari segi zahirnya orang tetap kata baik lah, tapi dalam penilaiannya bukan amalan yang baik, sekalipun amalan itu amalan yang baik. Itu. Jadi inilah yang Syekh Ibn Atta' nak beritahu, kaitan antara zahir dan batin. Baiknya satu amalan yang baik sekiranya baiknya kalbu. Tapi amalan zahir yang baik tak akan jadi baik kalau kalbunya tidak baik. Kalbunya rosak, tak ada keikhlasan, tak ada penuh dengan riak dan sebagainya. Sekalipun amalan itu baik, tapi tidak dikira baik. Kaitan antara zahir dan batin. Baik, amal yang baik itu hanya yang diterima oleh Tuhan. Sesuatu amalan itu dikira sebagai amalan yang sebenar-benar baik bagaimana? Bila amalan itu diterima oleh Allah. Itu ukuran. Dah, macam mana ukuran? Apa ukuran amalan itu diterima oleh Allah? Mana-mana amalan yang dikira tidak diterima oleh Allah, tidak dianggap baik, sekalipun gambarannya, zahirnya nampak amalan yang baik. Jadi ukuran baik atau tidak satu amalan tu, ukuran dia yang disebut di sini adalah penerimaan Allah. Baik, apa yang menyebabkan sesuatu amalan tu diterima oleh Allah? Ada dua ukuran, ukuran zahir dan ukuran batin. Ukuran zahir, amalan tu muafakah dengan hukum syaraknya, betul dengan kaedah hukum fiqahnya. Kalau semayang yang membetuli hukum fiqahnya, satu. Tapi tidak cukup dengan satu ni, aspek zahir ni, maka perlu kepada aspek batin, iaitu qalbu dia tu betul dengan hukum tasawuf. Jadi setiap amalan yang zahirnya betul dengan hukum fiqah dan batinnya betul dengan hukum tasawuf, maka mencukupi syarat untuk diterima oleh Allah, dikira sebagai amalan yang diterima. Jadi bila amalan itu diterima, maka itulah ukuran itu, amalan itu dikira amalan yang baik. Tetapi apabila sesuatu amalan itu zahirnya nampak baik, tapi tak cukup syarat penerimaan, sama ada bercanggah dengan hukum fiqh zahirnya ataupun bercanggah dengan hukum tasawuf pada batinnya, maka amalan tu, sekalipun amalan tu disebut sebagai amalan baik, tapi dia tidak dikira sebagai amalan yang baik. Ini sudut pandang tasawuf. Kalau sudut pandang zahir, segala perbuatan baik tu kita akan kata baik lah. Kalau orang semayang, memang akan kata amalan tu baik lah. Kalau orang puasa kau, memang baik lah. Tapi dari sudut tasawuf belum tentu. Kena tengok dulu, amalan ni cukup syarat penerimaan ke atau tidak. Kalau tak cukup syarat penerimaan, amalan tu tidak dikira amalan yang soleh, amalan yang baik. Sebab itu kita dengar hadis Nabi, di akhirat nanti ada orang yang disebut sebagai muflis. Siapa orang yang muflis ini? Bila Nabi beritahu di akhirat nanti akan ada golongan yang muflis, Nabi tanya sahabat, kamu tahu tak apa itu muflis? Sahabat ni kata, muflis ni orang nega habis modal lah. Muflis, nega modal habis, bukan boleh hutang, modal habis.
Maka dalam apa yang Nabi nak sebut dia muflih dalam agama ni, orang yang beramal, bukan tidak beramal, beramal, tapi di akhirat segala amal baiknya sudah tidak ada perkiraan lagi. Amal baik dia tu. Maksudnya orang rugi ni, muflih ni bukan orang duduk saja. Orang duduk saja tu tak bagi muflih, tu orang nganggur. Orang muflih ni dia nega, tapi nega tak boleh hutang, bukan tak boleh hutang, habis modal tu muflih. Maka demikian juga muflih dalam agama ni, bukan orang tak beramal, dia beramal, dia buat, tapi amalan dia tu akhir sekali hilang, tak ada dalam perkiraan. Kenapa amalannya hilang? Pahala-pahala dia tu kadang-kadang hilang, sama ada amalan yang dia buat tu menebus kepada kesalahan-kesalahan dia yang dilakukan terhadap orang lain, ditebus dengan amalan-amalan dia tu. Akhir sekali dia sendiri habis modal. Ni dia. Ini disebut sebagai orang yang muflis di akhirat. Jadi jangan sangka orang ni orang tidak beramal, dia beramal, tapi amalan tu tidak ada nilai yang pada diri dia. Sama ada tidak diterima oleh Allah, ataupun pahala amalan dia tu buat kambuh dosa-dosa dia berkait dengan orang lain, berkait dengan manusia. Dia duduk umpat orang, dia duduk hina orang, ataupun dia fitnah orang. Ni pahala-pahala dia ni habis buat bayar hutang. Muflih dia sendiri berhutang pula dengan hutang. Jadi di sini tasawuf mengajarkan kita tentang amalan yang dikira baik tu, ukuran dia. Supaya apa? Bila sebut amalan baik ni, amalan diterima oleh Allah. Bila sebut diterima oleh Allah, di akhirat nanti apa yang dijanjikan Allah itu insya-Allah akan dapatlah. Dan itu pasti kerana baik dalam segi keikhlasan kepada Allah. Dan tidak mungkin ikhlas kecuali jika ia mengerti benar-benar kedudukan dirinya terhadap Tuhannya. Jadi salah satu yang menjadikan amal itu akan diterima oleh Allah adalah dari aspek hukum tasawufnya. Hukum fiqh mungkin betul dah, apa yang kita buat tu sudah mengikuti hukum fiqh, tapi hukum tasawufnya itu kadang-kadang cacat. Antara tuntutan hukum tasawuf tu ikhlas. Amalan yang kita buat tu adalah ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhlas ni pula di banyak martabat. Banyak martabat kita kena ingat. Cuma jangan kita tersalah faham dalam bab ikhlas ni lah. Kadang-kadang timbul kot salah faham, sehingga setengah orang kita ni mungkin dia mengaji tasawuf sekerak kot, akhir sekali dia kata kalau kita semayang niat nak dapat pahala dah ikhlas dah tu salah. Mu semayang nak pahala dah ikhlas mu ni dah pakai. Itu betul salah. Jadi ikhlas ni dia banyak martabat. Orang awam ikhlas dia buat kerana Allah Ta'ala, sekalipun dia ada kemahuan untuk mendapat habuan duniawi dan ukhrawi, dia ada niat-niat tu, dia semayang kerana Allah, tak ada riak. Dia puasa pun gitu juga kerana Allah, tak ada riak. Tapi dia niat, dia ada kemahuan dan dapatkan habuan duniawi dan ukhrawi. Dia nak mudah-mudahan bila dia semayang ni, tapi semayang dia tu tak ada riak. Ikhlas, tak ada riak. Cuma dia ada harapan nak mendapatkan habuan duniawi dia. Contohnya apa benda? Supaya mudah-mudahan Allah Ta'ala lapangkan rezekinya, supaya Allah Ta'ala jaga dia, supaya Allah Ta'ala berikan keselamatan ke dia atas sebagai berkat dari amalan dia tu. Itu habuan duniawi, dia ada harapan tu. Dan ukhrawi, dia mengharapkan mudah-mudahan di akhirat nanti Allah Ta'ala beri ganjaran pahala atas amalan yang dibuat ni sebagai kurnia daripada Allah. Itu habuan ukhrawi. Dah orang yang beramal semacam ni dia ikhlas ke tidak? Ikhlas. Jangan tidak ikhlas. Sekalipun ada harapan untuk mendapatkan habuan duniawi dan ukhrawi,
Asalkan amalan dia itu tidak riak aja, maka dikira ikhlas. Dia mengharapkan nak dapat supaya rezeki dia melimpah ruah, tak apa, tak ada masalah. Habuan duniawi itu. Asalkan dia buat itu ikhlas, tidak riak. Cuma ikhlas ni apa yang ikhlas orang awam. Jadi jangan kata dak ikhlas tu, mu semayang begini-begini mu nak supaya rezeki mu berganda ataupun supaya selamat daripada kena covid dan macam-macam lagi lah. Boleh dan dikira ikhlas. Cuma tahapan ikhlas tu orang awam. Kalau tinggi sikit lagi ikhlas dia tu dia lain sikit. Dia amalan tetap sama, tidak ada riak. Kerana Allah, tak ada nak tunjuk-tunjuk orang, tak ada tujuan-tujuan nak tunjuk orang lain, tak ada. Semata-mata kerana Allah, ikhlas, tak ada riak. Tetapi dia mengharapkan ada harapan ukhrawinya. Harapan duniawi tak ada pada dia, tapi ukhrawi, dia harap mudah-mudahan amalan dia ni diterima Allah dan diberi ganjaran pahala. Jadi orang yang beramal semacam ini ikhlas ke tak? Ikhlas, jangan kata tak ikhlas. Sudah dikira ikhlas. Cuma ikhlas ini martabat pertengahan, dia khawas. Orang yang beramal mengharapkan penerimaan Allah dan diberi ganjaran pahala. Habuan duniawi tidak pandang langsung. Ini ikhlas golongan yang khusus. Kemudian ada ikhlas yang lebih tinggi lagi. Orang yang beramal tidak mengharapkan apa-apa habuan pun. Ikhlas tetap ikhlas, tak ada riak, ikhlas dan tak pandang pun habuan, duniawi pun dak, ukhrawi pun dak. Semata-mata mengabdikan dirinya kepada Allah. Dia buat di sembahyang tu atas dasar aku ni hamba-Nya Allah Taala Tuhan, memang patut aku beribadah mengabdikan diri kepadanya. Tidak pandang dah habuan, duniawi ke ukhrawi ke, tak ada risau. Inilah tahap keikhlasan yang paling tinggi dalam perkiraan tasawuf. Tapi yang saya nak kabarnya bahawa amalan itu dikira sebagai memenuhi syarat penerimaan kalau ada keikhlasan. Tak kiralah martabat mana-mana, martabat khusus ke, martabat khawasul khawas ke, ataupun martabat orang awam ke, tak kisah. Yang penting ikhlas aja. Sudah ada syarat penerimaan. Baik. Jadi kata penghurai kalam hikmah ni, keikhlasan ni tak mari kecuali apabila seseorang tu betul-betul tahu tentang kedudukan dirinya dalam hubungan dengan Allah. Dengan arti keikhlasan ni payah nak mari kecuali seseorang itu ada apa yang disebut sebagai makrifat diri dia, makrifatun nafsi. Dia kenal diri dia siapa, dia kenal Allah Ta'ala, kenal dia tu sampai ke tahap menyentuh kalbu dia, tu panggil makrifat. Kalau dia kenal, dia tahu tentang diri dia, tentang Allah, tapi tidak menyentuh kalbu, itu tidak ada unsur makrifat lagi. Makrifat ni bila dia kenal perkara tu tapi menyentuh sampai ke dalam kalbu dan perasaan dia, baru dikira sudah ada erti makrifatnya. Jadi seseorang tu payah nak mencapai ikhlas ni kecuali dia ada benda ni, dia ada makrifatun nafsi, kenal diri ni, kenal diri yang jeliga dalam hati. Pada waktu itulah dia akan beribadah sehingga tidak melihat yang lain lagi, semata-mata beribadah mengabdikan diri kepada Allah. Baik, untuk kalam hikmat habis malam setakat ni, malam ini cuma saya ada pertanyaan. Dulu ada seseorang, malam ni tak ada kot, dia datang sini, dia selalu Allah surat sini. Rupanya ada soalan dalam tu. Jadi lepas-lepas tu mungkin saya tak terbaca, malam ni saya terbuka, ada soalan. Jadi saya nak jawablah soalan yang bertanya tu, sekalipun dia tak ada sini, tak apalah. Pertama sekali dia bertanya tentang soalan dia ni nampak lebih kepada unsur tasawuf lah, kesufian yang pekat sikit lah. Dia kata mengenai orang yang nak cari mursyid, nak cari guru pembimbing dalam tasawuf ni. Dia kata ada salah satu pedomannya kena banyak baca selawat. Macam mana kedudukan ni selawat membantu kita untuk menemui guru yang menjadi pembimbing ni? Begini, dia pesanan ulama-ulama tasawuf,
kalau kita tidak susah kesukaran nak menemui guru pembimbing rohani, sama ada kita tak jumpa, sama ada tak ada guru pembimbing itu atau kita tak jumpa. Dia dalam bimbingan guru pembimbing tasawuf ni dua kemungkinan je. Sama ada memang tak ada tempat kita, ataupun ada tapi kita tak kenal dia. Boleh jadi belaka. Jadi pedoman ulama tasawufnya, kalau kita ada hasrat nak mencari guru yang kita nak belajar secara lebih mendalam tentang tasawuf ni, tentang penghayatan tasawuf ni, antaranya supaya dipesankan oleh ulama, kalau kesukaran, kalau kita susah nak dapat, disuruh kita memperbanyakkan salawat. Kerana dengan berkat salawat tu menjadi pedoman lah, menjadi laluan untuk seseorang itu mengarah ke arah menghayati tasawuf tadi tu dan menemui pembimbing-pembimbingnya. Itu pedoman yang diberikan oleh ulama tasawuf. Jadi kalau kita ada hasrat nak mencari guru-guru dan tasawuf ni, mungkin kita susah nak jumpa, salah satu pedomannya banyak amalkan salawat. Mudah-mudahan dia membantu untuk dipermudahkan laluan untuk kita mengenali, memahami dan menemui orang-orang yang menjadi pembimbing dalam tasawuf ni. Itu satu. Yang kedua, persoalan yang kedua ni mengenai persoalan mursyid dan murabbi. Apa ciri dia tu? Baik, dalam agama kita ni, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila baginda wafat dan meninggal, Nabi tidak mewariskan harta. La yurisu dinaran wala dirhaman. Para nabi ni, mereka tidak mewarisi harta benda, tetapi mewarisi ilmu. Maka sesiapa yang mewarisi ilmu kenabian tu, dia adalah pewaris para nabi. Artinya apa? Artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, bila dia wafat, dia meninggalkan pengganti-pengganti atau penerus-penerusnya dari kalangan alim ulama yang mewarisi ilmu kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ilmu Nabi. Dan kita tahulah Nabi tugasan dia ni seperti yang disebut dalam Al-Quran, bahawa tugas Nabi ni bukan hanya mengajarkan. Wallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Jadi Nabi ni Allah Ta'ala telah mengutuskan seorang rasul dari kalangan manusia juga. Tugasnya yatlu alaihim ayatihi, membacakan ayat-ayat Allah, yakni mengajarkan. Tapi bukan hanya setakat itu tugas kerasulan, wa yuzakkihim, tetapi mendidik, mentazkiyah. Jadi kalau mengajarkan ini tugas ulama, mengajarkan ilmu. Kalau wa yuzakkihim dan mendidik, ini tugas aulia, para wali, mendidik kerohanian dan jiwa. Di zaman awal Islam, dua fungsi ini duduk pada seorang. Mengajarkan dan membimbing ada pada orang yang sama di zaman-zaman awal. Jadi para sahabat, dia bukan saja alim, boleh mengajarkan ilmu, tapi boleh mendidik jiwa generasi-generasi selanjutnya. Tetapi di zaman-zaman kemudian ni, dia macam terpisah macam. Yang alim, yang tahu tentang keilmuan ni, tapi tidak ada kepakaran, tidak ada kemahiran dalam tazkiyah, dalam proses penyucian jiwa. Dia alim ulama, dia tahu hukum hakam, tapi cara nak mendidik kalbu manusia ni, dia tidak ada pengalaman, tidak ada kemahiran. Kemudian berlaku juga ada golongan-golongan yang sebaliknya. Dia tahu tentang salak belak, mendidik dan mentarbiyah ni, mendidik jiwa ni, tetapi kurang alim. Itu zaman-zaman terkemudian. Jadi sekarang apa yang saya nak sebut, bahawa tugas kerasulan ini telah diwarisi oleh alim ulama. Yang mewarisi ilmu zahir itu disebut ulama.
Yang mewarisi ilmu batin ini, ilmu hakikat ini, ataupun ilmu suluk ni, atau ilmu tasawuf ni, ataupun ilmu batin, ataupun nama-nama lain lagi lah yang bermacam-macam, ini adalah disebut sebagai mursyid. Apa itu asausu ni istilah ni? Asausu semuanya pewaris Nabi. Kalau zaman Nabi, benda tu ada pada orang yang sama. Di kemudian ni, hak mahir hak ni, tak mahir hak ni. Hak mahir hak ni pula, tak mahir hak ni. Gitu pula dah. Zaman learning. Jadi bahasa mudahnya, bila sebut mursyid itu orang yang meneruskan tugas-tugas kerasulan, yang fokus menjurus kepada ilmu-ilmu kesufian kerohanian. Itu mursyid. Kalau orang itu mewarisi tugas kenabian dalam hal menguasai ilmu syarak dan menyebarkannya, itu ulama namanya. Golongan ulama. Tapi yang menguasai bidang ilmu kerohanian ini disebut mursyidun. Baik. Jadi siapa mursyid? Bahasa mudahnya, orang yang mewarisi tugas kenabian. Fokus khusus kepada mendidik kalbu ni, mentazkiyah, menyucikan batin dan memakrifatkan hati, mendekatkan kalbu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka yang mahir dalam perkara ini, yang mengambil tugasan ini, disebut sebagai mursyid. Apa syarat-syaratnya? Syarat-syarat seorang itu sebagai mursyid. Para ulama termasuk Al-Imam Al-Ghazali menulis dalam kitab-kitab mereka itu. Bukalah kitab-kitab mereka itu. Kalau Ghazali, antaranya dia tulis dalam banyak karya-karya dia, antaranya Khulasah At-Tasannif Fit Tasawuf. Dan ramai lagi lah alim ulama membahaskan tentang persoalan mursyid ini dengan syarat-syarat dia. Ada yang menyenaraikan sejumlah yang banyak, ada yang merekaskannya dan bermacam-macam. Cuma saya nak ambil poin-poin kasar daripada apa yang mereka sebut sebagai keperluan untuk seseorang mursyid itu. Pertama sekali, mesti orang tu ada ilmu yang cukup, berilmu, memiliki ilmu yang cukup. Jadi ilmu yang cukup ini berkait dengan masalah akidah, dia tahu bab akidah, asas-asas, terutamanya perkara-perkara asas dalam akidah, dia ada pengetahuan tu. Jadi kalau mursyid 420 pun dah erti nak jadi mursyid kawan. 420 pun dah erti. Itu mengesik lah tu, jadi mursyid mengesik. Jadi dia kena ada ilmu pertama sekali, pengetahuan tentang akidah. Dia kena tahu hal-hal yang berkaitan dengan akidah ni. Supaya apa? Kerana perjalanan tarekat ni, tasawuf ni, asal dia pastinya akidah. Dia kena tahu salah belok akidah ni. Pada kadar yang perlulah, tak semestinya jadi ulama dalam ilmu tu, tak semestinya, tapi dia tahu persoalan-persoalan penting dalam akidah tu, yang diperlukan dalam perjalanan tu, dia tahu kadar tu. Tapi tidaklah sampai ke tahap dia menjadi ulama besar dalam perkara tu, tak semestinya. Tapi syaratnya dia kena tahu tentang perkara-perkara penting berkait dengan akidah ni. Yang kedua, ilmu juga berkait dengan ilmu, dia tahu tentang hukum-hukum fiqh syariat zahir, tentang ibadah-ibadah yang fardu dan kewajipan-kewajipan agama. Ni musyrik semayang pun tak betul. Jadi musyrik kawan. Semayang dah berkena kaedah, dah tahu kala, ditampukan sekali. Itu tak boleh diterima. Sekalipun dia dengan Allah Ta'ala tu cerita lain, tapi dalam masalah perakuan sebagai musyrik ni tak boleh nak pakai. Kalau dia tak ada ilmu tentang syariat. Kemudian dia kena ada ilmu juga tentang tasawuf, ilmu tasawuf, teorinya, teori tentang tasawuf tu, ilmu tentang tasawuf tu. Dia kena tahu apa itu ahwal dan maqamat. Dia tahu tentang mahmudah, sifat mazmumah, dan persoalan-persoalan tasawuf yang berkait, dia kena tahu. Jadi pokok pakar seorang musyrik itu, dia ada mestilah seorang yang alim, berilmu pada kadar yang cukup. Tak semestinya kadar siapa tak mendalam, tidaklah, tapi kadar yang cukup berkait tiga ilmu tu, ilmu akidah, ilmu fiqh dan ilmu tasawuf. Yang kedua, dia ada pengalaman kerohanian. Maksudnya dia berguru, dia belajar dengan guru dia dan telah menempuh sebahagian daripada pengalaman kerohanian dia tu. Dia sudah mencapai ehwal-ehwal, sudah merasai sebahagian daripada
hal-hal dalaman tasawuf. Dia mula faham tentang apa itu ahwal dan maqamat. Benda-benda macam ni kalau kita tak tepus sendiri, kita tak dapat nak cam dengan baik. Cakap boleh istilah gitu gini, tapi temu tak kena. Cakap sembang bab duriang boleh, temu lepuk depan tak mengaku duriang. Tak mengaku setarang. Kena ikan, tahu ikan, temu dengan budu tak mengaku ni bukan ikan ni. Budu kita kena. Sebab tak ada pengalaman. Jadi syarat mursyid ni dia kena ada khibrah, pengalaman bertasawuf tu. Dia berguru, guru tu beri pengalaman tu, qada-qada yang cukup dikira memadai untuk membimbing dalam perkara itu. Dua lagi, yang ketiga ni ada dua ni, kira 2/3 sudah ada. Yang ketiga, dia kena ada keizinan dari guru sebelumnya, ma'zun, mendapat keizinan yang jelas daripada guru sebelumnya untuk meneruskan tradisi membimbing ataupun mendidik atau mengajarkan ilmu-ilmu seperti ini. Itu tiga. Saya dapat simpulkan bertiga tu. Tapi kalau tengok syarat ulama tasawuf, Ghazali sebut banyak lah, tapi saya simpulkan tiga ke. Ada ilmu dengan cabang-cabang tadi tu, ada pengalaman kerohanian, yang ketiga mendapat keizinan daripada gurunya. Itu syarat mursyid. Jadi saya rasa terjawab lah. Ada ketah-ketah hak sebelum ni tu saya tak nak jawab, hilang hak ni hak tinggal. Jadi sekadar itu saja dululah. Mudah-mudahan akan bersambung huraian ini pada kali-kali yang akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.